Ya, kita kembali lagi dalam segmen wawancara kita ni, segmen motivasi membawakan tajuk Tap-tap Basar Tia. Jadi bagaimana Intan? Ya, Alhamdulillah ya, pagi ini kita akan bicara mengenai dengan motivasi pelajar. Dan Alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput salah seorang tetamu undangan kita. Rasanya tidak asing lagi sebenarnya. Betul di Studio Ramai Pagi. Alhamdulillah kita hari ini bersama dengan Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri bin Abdul Ghafur, iaitu konselor dan motivator. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Cikgu. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah ya. Jadi Cikgu, hari ini kita membawakan mengenai dengan tajuk itu Tap-tap Basar Tia. Jadi apa sebenarnya ni Cikgu yang akan Cikgu sampaikan? Jadi sebagai mukadimah, silakan Cikgu. Baiklah, terima kasih Intan dan Nadirah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya akan mengungsikan satu tajuk dengan Tap-tap Basar Tia. Lurus tu cara kita intonasinya tu lurus. Tap-tapnya Basar Tia-nya. Tapi ada orang ingau aja lihatnya, ada orang bertanya judi malam, cikgu apakah ni kita ni cikgunya? Pasal lalu kannya tabung amanah pekerja kannya. Bukan ni, bukan ni tu. Tu ada orang, ada pakarnya tu. Bagi saya ini selalunya bahasa tap-tapan ni orang Brunei nya tap-tapnya Basar Tia. Jadi sebenarnya tajuk ini saya bawakan apabila secara fizikalnya dulu secara fizikalnya masa ni setelah 2 tahun lebih anak-anak ini di sekolah. Tiba-tiba kejumpahan juga kawan ni dia pulang ada nak damit lagi sepumuran saya dari nak damit cucu-cucunya bukan apa ni punya kan sekolah ni ya dia muat uniformnya jenipomnya dia muat banyak sehingga nanunya kan darah tu kan ketuhutnya 2 tahun dah sekolahnya akhirnya paksa dia sekolahkan dulunya sebab besok hari 2 baru siap memutongnya. Jadi ini kita melihat bahawa ketanya ada keresahan, ada terasa bah. Tiba-tiba anak-anak itu basar tiba. Basaran sudah. Macam saya sendiri ya, memang masa sama ketanya ini selalunya kita tadi mesti mengambil mengambil sesuatu macam orang kami lama sudah. Kadang-kadang ada terasa ketanya macam ada puas hati wah, macam mana tadi basar kanak itu wah. Kalau ku tahu macam maninya dari dulu ku ajar macam maninya, tapi disebab ini mana lagi dapat, bukan lagi melantur buluh. Ada lagi buluh apakah lagi namanya tu? Ada lagi buluh apa? Jadi, anda tayangkan dikongsikan dengan apa cara ketanikan membesarkan kanak-kanak. Apa yang sebenarnya yang perlu lagi dibagi-bagilah dorangan ni, Pak. Saya daripada waris lah. Tanah bagi je tu tan. Jangan lupa tu. Nadira, waris-waris anggaran tanah jangan lupa. Tu bagi je tu. Tapi pada masa yang sama, dari segi apa lagi kan ketani bagi kanak-kanak. Jadi atutah tajuknya hari ini Tap-tap Basar Tia-nya. Jadi atutah yang anunya tu. Jadi kali saya teruskan saya Intan dan Nadira. Jadi ketanian ni termasuk sekali dan di Brunei ni juga. Basicnya secara asasnya nganya ketanian ni basar kanak-kanak ni dia lain tu. Bila lahir, beri makan, menyusukan, atau apa satu mensekolahkan, diantar mengaji hari Jumat, sudah tu disekolahkan sampainya basar. Itu yang basic thing. Yang basic sekali kita ni sudahnya alhamdulillahnya anakku cikgunya berdegree sudahnya cuma tu lebih kurang bunyinya. Dah orang bertanya pulang tu cuma tu dah. Alhamdulillah cikgunya semua sudahnya selesai sudah anak kuaninya. Belum kahwin saya lagi nya yang ujung tu yang tinggi markah tu. Jadi bila kita ni melihat balik mengenai dengan anak-anak kita ni. Selalunya ada ibu bapa ni kusut juga sanak juga anak-anak aninya. Suka bertanya-tanya banyak. Mas sekali nak damit tenang kalau nak damit. Suka ni bertanya ni. Jarang ada anak-anak damit ini bertanya bah. Sampai anunya kan ni waris mama mu ni yang dalam bibiran saja ninya. Dalam kereta kah luar kereta kah di mana semuanya bertanya tu. Asyik melihat barang. Tu kenapa tu bah kenapa? Jadi barang macam mana ni? Memang secara anunya zalinya memang kanak-kanak suka bertanya. Ingin tahu. Ingin tahu apa saja tu. Kadang-kadang barang itu dia terjawab bah. Sekarang ni kita tahu kan karena jawapannya soalan sensitif bah. Yang boleh mama dalam perut mama ada babynya. Payah kita menjawab tu dan. Paluh-paluh je menjawab tu. Cuma ada kan jawapannya. Perlu ada kreativiti je sebenarnya. Cuma ada ni menjawab ke dia ni. Jadi barang macam mana ni? Setelah ya ini kata ni nampaknya. Ya umurnya 5 ke 12 tahun dia suka ni.
Tapi setelahnya 12 tahun limpas sampai 18 tahun, kadang-kadang Anita ni terasa ni. Ia sudah macam menjauhkan diri. Mama-mama jangan hampir-hampir akunya. Kalau ngantar sekolah lagi kan, kalau masih damit dituntun tu di bawah jalan. Ini kalau sudah di sekolah menengah, mama sini sajanya. Malu. Nyanta kis-kis lagi mamanya. Dah dapatnya SOP apa macam karangannya. Nyanta dia cium-cium takul-takul dah payahnya. Karena melihat kawankunya. Jadi sini tadi melihat perbezaan berubah kanak-kanak ini. Masih damit dia ingin membigang arah kita, takul-takul. Karena kita pun rimas. Kenapa kuasa-asaannya kita bermainnya. Tapi barang ini menjadi kerinduan kata ni. Sudahnya basar 18 tahun dia lagi uli-uli arah kata ni tu. Dia gasa-gasa arah kata ni bah. Tadi cari pulang tu mana sih ni. Jadi barang anita yang kata ni selalunya kerinduan atau bah. Kerinduan. Kalau Ramadan atau kerinduan Ramadannya lagunya tu. Sahrizan punya lagu tu. Kalau katanya ni kerinduan. Masa damit tu baru terpikir tu. Ya ni masa damit ni domahnya mati ni penangis ni ke dia ni pengusutnya. Tapi sudahnya basar atau kata ni mencari tu. Jadi dalam hal-hal semua tu ada perkara-perkara yang kata ni nyata ni terlupa apa kan katanya aja. Terlepas pandang. Kalau bahasa Brunei-nya sudah 18 tahun atunya berbatis tu nya. Tak faham kau tuan. Dapat memandu. Sudahnya berbatis haninya, dia nampak orang haninya. Maksudnya berbatis satu, kan umurnya tadi Nadirah beritahu lesen 18 tahun. Maksudnya berbatis hani pandai sendiri-sendiri. Pandai berjaur, dia tahu ke mana. Sudah kau berbatis hani nampak-nampaknya. Jadi Anita yang kan kata ni lihat bahawa anak-anak kata ni itu tu tap-tap basar tia tu. Dia kata bandar tanah kalau saya ingat dulu lepas 18 tahun itu bila sudah masuk ke pemanamnya kata ni lain berbeza tu. Kalau yang menengah kadang-kadang boleh lagi kata ni cerita sudah pemanam dorang apatah lagi sudah masuk ya uni lagi tak sana projek sana ya meeting apa kata ni dan apatah lagi kalau sudah ya kerja. Kalau dia berkahwin lagi tan, macam kita kan sudah kahwin tu. Kadang-kadang arah hindungan ni, doi, kadang-kadang. Kadang-kadang pintan ni bagus ni. Hari-hari jumpa mamanya ni. Tahu kita tahu kita. Nampak cahayanya tu. Nampak cahayanya. Orang berjumpa hindung hari-hari ni cahayanya lain. Cikgu stalking saya ni. Betul sekali. Jadi, ini yang saya beritahu tadi bila kata ni maksud saya tu tadi zaman persekolahan itu anak-anak kata itu macam mana kan tadi pagi memang 2-3 hari ini sudah bermula balik back to normal anak-anak sudah sekolah jadi kalau dulu-dulu ya belum sekolah memang rapat banyak sama kata itu hari-hari nampak sudah ya masuk sekolah bila sekolah ni yang saya beritahu tadi itu pra dulu tu tapi balik pukul 12 dia agak tapi sudah ya besar sedikit umurnya 6 tahun. Dia sudah sekolah ugamatan. Lagi tiap patang nak nampak tu. Disekolahkan lagi tu. 3,5 boleh balik. Jadi bersama katanya itu sudah ya menikah jauh. Dan dia pun sudah berjumpa dengan kawan-kawannya. Rupanya syok lagi sama kawan daripada mama ninya. Cuma ni rupanya hidupan ninya. Malas tu sama mama mana bapa ni dia. Rupanya ada lagi yang syok di dunia ni banyak daripada bapa mama ni. Jadi isunya di sini sekarang ialah macam mana kata ni sebagai ibu bapa ni bukan dia berlawan mengimbangi kadang-kadang itu banyak kadang macam kan anak kata ni dia prefer lagi kawan terutama lagi di usia remaja tu kalau cakap cigu my teacher said kalah kita tu yang my teacher cuma ni habis tu walaupun kita kan mengajar dan dah my teacher cakapnya artinya seolah-olah kata itu sudah dikalahkan oleh hal itu. Jadi Anita yang kata ni missing part tadi kerinduan tu. Dulu semua tu mama sikit mama buang sampah punya. Mama mana buang ni mama tu nasana balik-balik kau ni. Tu nasana mama ke Jamban pun beritahunya mama aku kan ke Jamban getah ni cuma tu kan. Tapi sudahnya basar dia padak tu. Mana sianuaninya kan? Aneh kan masa cuma ni. Banyak ibu bapa yang menyatakan cigunya anak kuan ni 6 orang cigunya. Dah nampak di rumah hatinya. Sudah berbasaran aninya, dah nampak. Pendak. Balik semua ke bilik masing-masing. Di bilik pun ada dengan gadget-gadgetnya. Jadi dah ternampak anak-anak ni sehingga kadang-kadang makan pun beritahu tu. Kayak WhatsApp. Grup WhatsApp. Dengan penuh hormat dah persilakan makan malam telah bersedia. Kasar mama tunya. Lain macam mama tu bunyinya Turun tahnya makan sudah sedia.
Sehingga macam itu, Pak. Ataupun turunnya makan masuk balik. Jadi Anita yang kata ni melihat bahawa apa yang terlepas pandang tadi itu. Di antaranya yang kita lihat pada masa ini ialah kemahiran hidup. Memang sekolah dia mengajar tu. Ada pula macam dulu agriculture, ada ECA-nya. Tapi sekarang ni secara mendalam kerana ibu bapa sama sekali ibu di rumah jangan terlepas pandang mengajar masak anak-anak ni. Kita sudah kahwin matua pun melihat tu. Benar cinta naninya. Berdigri sajanya. Guring tadur pun depan dia. Mata lembu pun pacah matanya ni yang belinya. Sebab ketanin dia diajar basic itu. Soft skill itu. Soft skill. Barang-barang macam ni ada yang masak nasi. Anak-anak yang umur 6 tahun sudah boleh tu diajar. Kadang ni bukan dia payah masak nasi ni kan. Guring telur, masak mi segera ni kan. Jadi barang-barang macam ni perlu diajar menyuci pinggan. Cuci pinggan ni ada tekniknya ni. Bukannya selalarahnya. Pemain umban saja. Dia dulu disiringkan, dikirah-kirahi, baru dia lagi. Ada yang melap lagi tu, baru masukkan lagi. Ada teknik. Sama je menyuci baju. Bukan kan diumban kan. Sekali bis kita kan bibi nenek, kalau laki-laki lain macam tu, semua masukkannya. Ini dah kalau di ini barang yang mesti diajar ya. Baju putih dulu lah. Jangan sama seluar. Apalagi dalam dalaman jangan masukkan juga. Ujung-ujung lain kan warnanya. Macam-macam diajar tu. Jadi menjamur pun ada juga ni. Masalah menjamuran ya. Ada orang katanya kainnya depan sekalinya. Atau baju, seluar, atau yang barang-barang dalamannya dalam sekalinya. Ditapuk lagi. Ditapuk sebenarnya nampaknya galak orang luar melihatnya lain justru anunya tunya. Macam-macam pisininya. Apa yang saya dapat pelajari sebenarnya daripada pengisian Cikgu Ali Yusri ni, kita ni indah dapat bergantung sepenuhnya hanya kepada sekolah sahaja. Betul. Tapi bagaimanakah anak-anak ini dapat mengadaptasi dan mempelajari kemahiran-kemahiran di luar sekolah dan kemahiran-kemahiran atutah yang sebenarnya penting kan untuk kehidupan tani Cikgu. Tapi bagaimana ni? Adakah mereka ini harus dilatih daripada kecil, tapi bagaimana kalau mereka sudah besar dan alum ada kemahiran-kemahiran tersebut? Jadi kalau anak sudah besar, memanglah saya beritahu tadi melentur buluh dari rebungnya. Baik kalangan dari pakai jut pesan ke saya terabung ke apakah ya nuka apa namanya umbut ke apa mana saya ke dia. Tapi yang penting sekarang kita ni panggil anak-anak ni. Saya rasakan indah terlewat lah. Tapi tadi belum explain ke dia. Tadi sebagai ibu bapa perlu nyatakan jangan malu untuk minta maaf pada anak-anak ni. Minta maaf lah ya. Kawan dia 18 tahun sudah. Rupanya merebus telur pun kawan dia pandai. Minta maaf. Sebabnya kesalahan kata ni kadang-kadang. Apa yang saya lihat kadang-kadang kata ni terlalu fokus dengan pendidikan. Pendidikannya. Kalau ia kata kau buat homework, agak jangan kau sama mama, ia kata buat homework atau kau belajar kan exam apa, ia akan menangani di anu pun dah mau. Dia disuruh tu sebab kata ni memfokus akademik tu. Sehingga itu tu tadi. Jadi bila sudah bahasa ni, tadi duduklah. Minta maaf Makali bisa aja kau belajar lah ya. Kau usulnya bisa sudah sekeraja apa sekarang mana tahu satu hari kau kan kawin muatu-muatunya mu macam nazir atunya. Melihat tunya cuma ni sebenarnya tu kuaninya. Padan tak nak kukurus sulihnya. Dia beri makannya, madar menapau saja kerjanya. Banyak dapurnya di luar atunya. Jadi barang-barang macam ni perlu kata ni beritahu nak kata ni. Walaupun dia terlambat Nadira, tapi perlu dan dia supaya juga, dan kadang-kadang ni memanglah pakai anu depan kadang-kadang indong pun depan anu tapi pakai anu saja laptop kalau kan memasak ada. Tapi maksud saya di sini itu ialah barang-barang yang basic benar. Iban menyapu ni adalah dan di tanah. Menyapu ni ada tekniknya ni. Bukan kan main-main saja teman-teman saja. Walaupun kadang-kadang ada mission anu vacuum menyirok sana kamera itu tu kucing pun disirok kan mana tu kucing pun ni dalam vacuum berkeriak-keriak. Apa yang kuat kalangan ni kan. Jadi barang macam mana ni saya rasakan itu dari bibin ya. Laki-laki John. Saya perhatikan kadang-kadang barang sekalinya cangkul. Cangkul ya. Macam mana menggunakan cangkul? Ada kanak-kanak dah tahu tu. Mana cangkul, mana skop. Kalau bakul pungkis tahu kita. Nadira sama Intan pun dah tahu. Bakul pungkisnya. Bakul pungkisan ni kalau mengair atau masukkan. Kalau kami dulu damit-damit, kalau menyut lauk pakai itu tu. Itu pun katanya hindi tahu menggunakan. Ini yang saya rasakan sedih lah katanya sebagai saya sebagai ayah sekiranya
melihat anak saya yang pandai menggunakan itu, saya rasakan ia mereflek ada saya sendiri. Bukan arah guru-guru mengajar dari segi pendidikan, tapi ini perkara kayaknya ada binatang mati kah? Nyokan depan yang mengubur. Cuma menggunakan skop barang-barang seperti ini perlu basic sebenarnya. Basic diajar ni. Ini yang saya rasakan tadi yang kelupaan lah tu. Kalau cikgu tadi mengungsikan kan, di antara caranya adalah dengan berkomunikasi dengan anak-anak. Terfikir je sebenarnya artinya cara pendidikan ataupun parenting itu berbeza dari mengikut fasa umur anak-anak. Mungkin ketika kecil lain caranya kita ni mendidik mereka. Apatah lagi kalau sudah mereka besar, lain lagi caranya dan lebih mencabar. Di antaranya je saya terfikir artinya ibu bapa sendiri yang harus mempunyai kemahiran berkomunikasi. Macam yang cikgu kongsikan tadi, pandai meminta maaf dahulu, bercakap secara lembut dan sebagainya. Jadi kalau di sini, apakah lagi tips-tips yang dapat dikongsikan mungkin untuk supaya anak-anak ini lebih berkemahiran ataupun cara berkomunikasi je dengan anak-anak yang lebih baik dan lebih diterima mungkin? Okey, saya nyatakan di awal tadi ya, kalau mengikut pesan Saidina Ali memanglah ada tahap-tahapan saya berfokus kepada anak-anak yang berumur 13 ke 18 tahun. Remaja. Selalunya ini yang critical time lah. Selalu tu. You cakap A, you cakap Z. Tapi ujung-ujungnya tamu tu. Kalau tadi Y, ya B. Tapi akhir-akhirnya tamu tu. Macam mana cara kita ni menangani dua orang ini ialah sebenarnya sudah dipesankan oleh Saidina Ali-nya, jadikanlah diorang ini kawan. Jadi dari awalnya, kita ni sudah tahu diorang ini rapat sama kita ni. Tapi sebab dia ke sekolah, dia akan terasa ada sesuatu lagi yang syoknya. Tadi kawannya, cigunya. Keseronokan. Jadi kita ni di rumah, ini perlu kita ni mengimbangi seperti tahu tadi ya. Sebab ibu waninya, kenapa mama ni selalu marahnya? Kawanku ni anda pernah marah. My teacher pun baik anda marahnya. Tapi kadah terketan itu. Satu yang mula sudah melihat dirinya tu, ada syoknya. Jadi sehingga, dia seperti tahu tadi, communication itu. Jadi sebab itu terketan ni sebagai indongan ni. Selalunya kalau soalan-soalan yang kanak-kanak kata ni rimas, bila tani balik sekolah, ada homework lainnya. Oh my God-nya. Oh kambingkunya, cuma itulah. Oh my God-nya, oh kambingkunya. Jadi, itu soalan itu, Diorang sudah ngadih. Mama ninya, ya Allah, ada saudara lain korang. Apatah your friend? Apatah kamu ada sambutan raya lah sekolah ni? Walaupun hari ini, balik kan ada homework ni ya. Karena yang terkoli layak sana tu main game-nya. Ya Allah, mama ninya. Kadah prinsipal mama ninya. Akhir-akhirnya, ia punya nota terasa renggang di syoknya. Akhirnya ada yang pandai anak-anakan dadanya, dada homework mamanya. Dan beritahu. Dia beritahu sebab mamanya itu bila sudah duduk lain, soalan lain, soalan cupu mas. Homework, apatah belajar. Dada semua atukan. Kenapa kata ni anda boleh bersosial dengan kanak kata ni? Apakah dibuat di sekolah tadi? Apatahlah your friend. Homework tinggi sudah my friend mama kalah akunya. Ya kah? Kita kawan tu makanan ni perkara-perkara macam ni supaya kata ni ia pun selesa di rumah sama kawan dia pun selesa. Sebab tu kadang-kadang isu tu jadi macam pelanggaran disiplin. Sebab di rumah tu ia berkomunikasi tidak dapat semua kan bercakap. Susah untuk melakukan sehingga dia bertanya sehingga ia macam ia akan ke sekolah pun kata ni jadi yang tidak ke sekolah kawan ni belajar tu saja dia tak kata ni sehingga anak-anak itu cikgunya akhirnya cakapnya whatever-nya anak-anak ngalir sesudah tu Tuhan whatever-nya masa terkitanya cakap terkita. Jadi anita yang saya rasakan tap-tap basar tia ni jangan kata ni lupa ada perkara-perkara lain yang sekalinya kadang-kadang nonnya datang dari segi kerohanian kerohanian kita ni berzikir sembahyang macam alhamdulillah Ramadan saja tu sama-sama kita ni tarawih barang-barang macam ni memang sekolah ada mengajar 10 agama tapi asasnya saja tapi yang mempraktikkannya tu kita ni dan menjadikannya mengistiqamahkan tu kita ni bukan cikgu sekolah kan betul rumah kadang-kadang orang ada je belajar memasak di sekolah tapi
yang benar-benar memasak ni. Ya, di rumah. Alhamdulillah. Artinya semuanya bermula dari rumah kan sebenarnya. Betul, ya. Dan cikgu tadi ada mengatakannya mengenai dengan dijadikan sebagai kawan untuk anak-anak yang berusia 13 hingga 18 ini. Jadi itu ya, dengan kita ni membawa bercerita dan juga mendekati mereka ya, cikgu ya. Jadi cikgu kita ada masa dalam 4 minit ni. Jadi sebagai kesimpulan mungkin boleh cikgu rumuskan sebenarnya apa lagi antara tips dan juga cara untuk Ibu bapa ini terlepas pandang dengan pembesaran anak-anak ini. Baiklah. Satu perkara yang kita ni perlu ingat bila kita ni bercakap sebagai ibu bapa, satu perkara yang jangan dikatakan lai baik tokoh sekolahnya. Sekolah ni karangnya kau dapat degree apa karangnya bisa itunya gajimu besar apanya, senang hidupmu. Saya rasakan boleh, tapi pada masa yang sama jangan lupa kata ni beritahulah, masuk kata ni ada unsur-unsur Islam itu beritahulah. Memang kata ni berkewajipan setiap orang Islam ni menuntut ilmu. Jadi bisa ya, niat itu mesti tanya teraskan darah diorang, bah. Niat nilai kita ni sekolah ni bukan dia kan anu saja ni, tani kan berniat macam mana. Jadi pastikan anak-anak itu kita ni perlu menilai balik. Jangan lagi beritahu, nilai bah, sekarang kau besar lah. Mama sekarang sudah tua, jaga olehmu apa. Saya rasakan indah perlu tani beritahu macam itu. Yang pentinglah contoh. For example masa ni kita ni ada indong tanah. Tani kolapak pasal indongan ya, ni. Tapi kadang-kadang tani terabaikan indong tani sendiri, bah. Jadi anak-anak kita ni melihat sebagai contoh. Macam air rayanya, sudah air raya kelimanya, baru tengah nininya, babuaninya. Padahal bagi kita ni riuh tu. Penting dia ni mama ni dia jaga ni mama, tapi kita ni sebagai tani masih ada indong. Katanya dia menjaga indung kata ni. Jadi anak kata ni kadang dia confused bah. Mama ni yang beritahu aku mesti close sama ke dia. Ia sama sama mama sama nini ni bagian bapanya matua lah tuan tanah. Dia pedulinya. Jadi anak-anak akan dapatnya menimbangi betul. Yang tadi cakap indah serupa bikin bah. Macam itu bah. Tapi bukan main ni hukuman ni mesti kamu taat kepada ibu bapa. Reda ayah dan ibu, surga di tapak kaki mama, dicarinya tu manakan surganya. Kalau yang damit tu manakannya. Tapi barang sebenarnya ni tadi cakapkan, tapi kita ni indah sebagai contoh kepada. Sebabnya yang penting hidup ni contoh. Tani lihatkan, tani baik sama mertua, baik sama indong. Jadi anak-anak otomatik tu melihat, benar bapa ni bagusnya. Rakat lagi walaupun kami ni sibuk-sibuknya, mesti juga ujung minggu atunya arah indongnya juga. Dia tadi jumpa indong katanya tu, tadi pegang, tadi urut, tadi sudah tua kan. Jadi anak-anak anda payah tadi lawang-lawang teris-teris dengan apa sabda firman katanya entah di mana kita berlurih, kadang-kadang dia tadi tahu, sehingga orang doa Allah ada ibu bapa balik-balik dia. Tapi kita tadi sendiri Indah nampakkan barang itu sebagai contoh. Itulah tadi yang tadi saya kan tadi terlepas pandangan. Jadi perlunya kita jadi ni cikgu jadi role model. Betul sekali. Contoh yang terbaik juga. Dan saya suka sekali bila mana cikgu ada menyentuh mengenai bagaimana kalau kita ni ingin memuji anak-anak, bukannya dipuji di atas hasil mereka. Kalau diorang nombor 1 baru tak dipuji. Tapi dipuji di atas hard work ataupun kerja keras mereka, usaha yang mereka titipkan di dalam setiap perbuatan. Kadang-kadang juga Nadira Intan selalunya anak-anak yang sedih ni yang perlu kami jaga. Betul sekali. Bukan yang gembira. Yang sedih ia akan melihat perlu diberi perhatian. Shoulder to cry on. Shoulder to cry on. Perlu diberi perhatian ya, Cikgu ya. Apapun, alhamdulillah, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri bin Abdul Ghafur, iaitu konselor dan juga motivator yang baru sahaja berkongsi mengenai dengan satu segmen yang cukup menarik dan pastinya membuka minda kepada penonton kita ni. Menjadi santapan minda kita ni sebenarnya. Jadi kami di Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Cikgu untuk datang dan mengongsikan dengan informasi dan maklumat semasa mengenai dengan tajuk kita ni di hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan bersua kembali mungkin dengan topik yang lainnya pula. Mungkin ada yang tak basar tia part 2. Mungkin untuk edisinya insyaAllah ya. Mungkin Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum.